Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi ruang bicara, saya Wan Syahrina. Apabila kita bercakap tentang soal security dan keterjaminan makanan, industri perikanan merupakan salah satu sektor yang signifikan sebenarnya untuk kita pastikan keberdayaannya dalam terus menjadi penyumbang utama kepada sektor agro makanan itu sendiri, dan supaya ia juga menjadi sektor yang mampan, yang berdaya tahan dan kekal, satu industri yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kerana itu malam ini kita memberikan fokus kepada sektor perikanan dan perkara-perkara yang datang bersama-sama dengannya, bercakap tentang pemindahan inovasi ilmu membantu keterjaminan makanan malam ini menerusi ruang bicara. Bersama-sama saya dua tetamu di studio sekarang ini. Saya ucapkan selamat datang Datuk Adnan Husin, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia. Terima kasih Datuk bersama-sama kami malam ini, dan juga Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT. Terima kasih juga Prof Datuk. Terima kasih. UMT memang antara perkara yang diberikan fokus ialah sektor ini sendiri, sektor perikanan sendiri. Okey, baik, mungkin pertama sekali kita boleh mulakan dengan soalan kepada Datuk, tapi saya nak buka juga ruang kepada rakan-rakan kita yang menonton. Anda selain daripada boleh menonton kami terus di Astro 502 sekarang ini, anda juga boleh menonton di live Facebook kami dan juga streaming YouTube. Dan kalau ada sebarang pandangan, sebarang soalan, boleh terus hubungi 0326040155 ataupun 26940155. Baik, pertama sekali kerana kalau kita bercakap tentang sektor perikanan, kita tahu ia merupakan nadi kepada kesejahteraan kita semua. Kita semua makan ikan. Ini antara negara yang mana consumption ikannya tinggi dan peranannya tentu saja amat besar kepada kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin mulakan dengan perasaan lebih bagus untuk mengetahui di manakah tahapnya duduknya sektor perikanan negara kita sekarang ini dan keupayaan pengeluaran domestik kita. Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis kita pada hari ini. Sahabat saya yang bahagia, Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga sidang pendengar sekalian. Sektor perikanan ini adalah merupakan salah satu sektor yang menyumbang kepada bekalan makanan negara, bagi menjamin bekalan makanan negara yang mencukupi. Ini adalah salah satu bidang yang ada di bawah bidang pertanian yang turut menyumbang kepada bekalan protein dalam negara kita. Jadi sektor perikanan ini dari segi pengeluarannya pada tahun 2022 menghasilkan sebanyak 1.89 juta tan metrik, dan dari segi nilainya adalah 15.9 bilion ringgit Malaysia. Ini satu angka yang agak besar kerana komoditi ini juga bernilai tinggi. Dan dari sumbangannya kepada negara, sektor perikanan ini menyumbang 0.8% kepada KDNK negara, yang mana 0.5% itu datangnya daripada subsektor perikanan tangkapan yang disumbang oleh nelayan-nelayan kita yang keluar menangkap ikan di perairan perikanan kita. Dan juga 0.3% itu adalah datangnya dari subsektor aquaculture, di mana peternak-peternak ikan kita yang menghasilkan ikan-ikan yang diternak sama ada dalam sangkar, dalam kolam dan sebagainya. Jadi 0.3, 0.5, jadi 0.8 adalah sumbangan sektor perikanan kepada keluaran dalam negara kasar. Cuma tadi dia ada disebut oleh saudari pengacara kita bahawa sektor perikanan ini juga adalah merupakan satu sumber bekalan makanan yang agak penting untuk negara, di mana dari segi kadar penggunaan ikan itu ataupun per capita consumption untuk ikan itu adalah 46.6 kilogram per orang per tahun. Jadi ini satu angka yang agak tinggi. Maknanya penerimaan ikan itu adalah satu perkara yang kita tengok boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat sebagai satu sumber protein yang boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Maksudnya 3 ke 4 kilogram per kapita sebulan? Lebih kurang. Macam tu. Okey, baik. Itu permulaannya, dan kalau kita ingin menyentuh ataupun melihat juga pemerhatian UMT dibuat terhadap sektor ini, terutamanya di negeri di mana UMT bertapak, mungkin boleh Datuk kongsikan dengan kami. Terima kasih saudari pengacara majlis. UMT sememangnya lah sebuah universiti yang memang DNA asal dia adalah DNA perikanan daripada Fakulti Perikanan UPM sejak tahun 79 lagi. Jadi sejajar dengan perkembangan semasa sekarang ni, alhamdulillah UMT telah
banyak melakukan sebuah universiti tidak boleh lari daripada melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan sumber perikanan, kelautan dan sebagainya. Jadi atas dasar wawasan Menteri Pendidikan Tinggi, sebab majikan kita adalah Menteri Pendidikan Tinggi, KPT. Dari salah satu sebutan beliau adalah sudah tiba masanya untuk universiti IPTA mengenal pasti hasil-hasil penyelidikan di universiti itu untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Jadi pada masa ini UMT sememangnya telah banyak berkecimpung dengan mengasimilasikan memindah inovasi yang ada di universiti ini untuk kepada manfaat masyarakat. UMT telah lama membantu masyarakat nelayan di Setiu pada asalnya, dan juga sekarang ini pun bergerak di luar daripada Terengganu, terutamanya untuk membantu nelayan daripada semua aspek, termasuk aspek penerapan, iaitu inovasi reka bentuk peralatan perikanan macam bubu, yang kita lebih fokus kepada nelayan tradisional yang beroperasi di zon pesisir pantai 0 hingga 5 batu nautika ataupun zon A lah, dan juga to the extent zon B. Jadi itu adalah UMT sedang lakukan daripada segi aspek membantu peningkatan pendapatan secara langsung, dan juga kita mengambil pendirian untuk menidentifikasi komuniti nelayan. Macam contohnya lah, UMT itu sendiri terletak di sekitar di tepi pantai, yang mana komuniti sekelilingnya adalah nelayan. Jadi kita identify beberapa komuniti melalui persatuan masing-masing untuk libat sama dengan universiti, dan kita jadikan komuniti ini adalah makmal, makmal secara semula jadi dalam bidang perikanan bersama dengan universiti. Mereka bebas masuk ke dalam kampus universiti bersama-sama dengan pelajar, dan juga untuk share the knowledge lah. Jadi itu adalah pendekatan kita sekarang ni, dan alhamdulillah lah setakat ni pelibatan hasil-hasil tersebut kita mula nampak, di mana hasil daripada inovasi tersebut boleh memberi peningkatan kepada hasil tangkapan mereka, kan, sebanyak 5%. Dan kita mengharapkan seterusnya apabila mereka telah tahu mengenai inovasi ini, kita contohnya lah, bubu sotong akan tangkap sotong, tak tangkap ikan. Dan sotong yang masuk tu pun sotong yang bersaiz besar, yang bersaiz kecil tak masuk. Contohnya macam tu. Itu contoh. Bercukup dengan ikan, ketam dan sebagainya. Dan juga jenis-jenis bahan untuk jadikan pukat pun sama juga untuk menarik sotong dan sebagainya. Itu adalah inovasi yang melibatkan kajian saintifik lah sebenarnya pada asasnya, tapi kita translate kepada komputer lain dengan cara yang mudah. Dia adalah user lah. Itu sebenarnya kan kita harapkan, dan telah terbukti meningkatkan pendapatan mereka. Saya asal dari Kelantan, jadi memang ada perkampungan nelayan di negeri saya juga. Cuma mungkin bukan antara negeri yang paling tinggi jumlah nelayannya lah. Cuma saya selalu terfikir bagaimana mungkin komuniti nelayan di negara-negara jiran kita yang kita tahu juga aktif dalam industri perikanan contohnya, adakah mereka mempunyai nature, culture, challenge yang sama dengan nelayan-nelayan kita? Ya, betul. Sebenarnya kalau kita harus bandingkan dengan negara maju kan. Contohnya kalau di Jepun lah, di Taiwan contohnya, inovasi ini sentiasa berlaku kan. Jadi Malaysia sebenarnya tidak kecuali. Kita harus melakukan perkara sama, sebab inovasi itu akan merubah kepada yang lebih baik daripada asal. Contohnya kan, tak kira lah setengah-setengah tu mungkin nelayan kata, ini dah biasa. Tapi contoh yang paling jelas lah, muka bubu kan. Muka bubu dia mungkin satu tempat, satu bahagian saja kan. Tapi kalau kita ada inovasi dengan cara memahami tabiat spesies yang kita nak tangkap, sotong ke ikan ke kan, memahami tabiat melalui saintifik, dan di situlah kita boleh reka bentuk bubu yang bukan biasa dia punya lubang masuknya kan. Mungkin dalam keadaan 3 dimensi tersebut, mungkin kedudukan lubang masuk itu, entrance dia berubah, berbeza.
Jadi itu memberi kelainan, inovasi. Itulah maksud inovasi kan. Jadi bukan biasa. Begitu juga dengan unjam kan. Unjam, kajian lama telah memang betul, unjian daun kelapa adalah yang terbaik. Kan? Jepun membuat kajian macam lah. Dia guna tali, rupiah, macam-macam bahan yang sintetik. Tapi hasilnya daun kelapa secara semula jadilah yang terbaik. Tapi apabila kita nak buat inovasi, bagaimanakah daun kelapa ini kita saling masukkan dengan daun lain yang biasa orang gunakan daun unjang lah. Tapi susun aturnya tu memberi tarikan pada spesies ikan lebih banyak yang untuk datang kan. Bukan sekadar spesies ikan pelagik yang kecil, ikan selat kuning contohnya kan, tapi lebih menarik pada mungkin ikan tuna, ikan tongkol, ikan kembung ke yang besar-besar. Dengan adanya susun atur daun kelapa dan juga daun teja contohnya secara berbeza berbanding dengan yang biasa lah. Jadi ini merupakan kajian dan setiap perubahan yang kita buat itu dicatat dan dijadikan sebagai data. Dan data ini dianalisis untuk melihat kebengkasanan dia, efektifness dia untuk pengumpulan ikan itu. Jadi bukan sekadar untuk letak saja, tapi kita tunggu dapat hasil, tapi hasil tersebut kita rekod. Berbeza tak dengan yang biasa yang sebelum ini dan sebagainya. Ini yang merupakan satu R&D yang harus ada di universiti. Memang sentiasa ada, tapi bagaimana kita nak manfaatkan kepada user, pengguna itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk memberikan mereka terimalah apa yang boleh yang kita buat. That's why dia kena biasakan dengan komuniti akademik. Mereka faham dan sebagainya. Kebanyakannya dalam muda-muda yang selalu datang tempat kita. Okey. Yeah. Itu sangat menarik dan banyak saya kira yang kita boleh sentuh sebab banyak perkara yang kita selalu terfikir cuma kita tidak tahu sebagai pengguna domestik. Kita tidak sampai ke tahap tahu tentang kajian, tentang kualiti, tentang sebagainya. Yang kita tahu contohnya, kenapa ikan kembung dulu lagi besar, Datuk? Sekarang kecil-kecil sikit. Contohnya, okey. Tak apa. Sebelum tu mungkin saya nak teruskan Datuk Adnan. Sebab Datuk sebut tentang menteri tadi. Menteri yang berbeza. Saya nak petik kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang mengulas kepada kajian separuh penggal RMK yang menyebut komitmen kementerian untuk memastikan sektor perikanan ini sentiasa cukup segala-galanya, kualitinya, bekalannya untuk memastikan juga survival agro makanan secara keseluruhan. Jadi kalau kita bercakap tentang ini, adakah Jabatan Perikanan berada di landasan yang betul sekarang ini? Bukan sekarang sahaja tapi untuk masa yang kehadapan selepas ini. Terima kasih. Yang pertama sekali untuk memastikan bahawa Jabatan Perikanan berada di landasan yang betul, kita seiring dengan dasar di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi tindakan kita adalah berdasarkan kepada dasar agro makanan 2.0 yang telah ditetapkan, yang telah digubal sehingga 2030 sebagai panduan kita. Di mana dasar agro makanan 2.0 antaranya menggariskan ialah untuk memastikan bekalan makanan yang mencukupi, itu yang pertamanya. Yang keduanya memastikan pembangunan dalam sektor perikanan itu dilaksanakan secara perikanan yang mampan ataupun lestari ataupun sustainable aquaculture or sustainable fisheries. Jadi itu adalah pendekatan yang kita ambil untuk memastikan sektor perikanan ini dapat diuruskan dengan baik. So dari segi bekalan makanan ataupun bekalan perikanan ini dalam negara buat masa ini kita masih lagi berada dalam keadaan yang agak baik, di mana pengeluaran ikan kita adalah 1.89 juta tan metrik, dan kalau kita melihat daripada kadar sara diri ataupun SSR self-sufficient ratio itu, sektor perikanan ini berada di 90.2%. Dia maknanya bekalan ikan kita adalah masih mencukupi dan kita perlu mengimport sedikit sajalah daripada luar untuk menampung keperluan tempatan. Dan pada masa ini memang kita ada mengimport ikan-ikan daripada luar, dan pada tahun lepas data yang ada menunjukkan kita mengimport sebanyak 366,000 tan metrik ikan daripada luar, dan pada masa yang sama kita juga mengeksport ikan kita keluar. Dan kita mengeksport sebanyak 161,000 tan metrik ikan yang kita eksport keluar.
Dan ikan yang kita bawa masuk ini sebenarnya adalah ikan-ikan yang kebanyakan tidak ada dalam perairan kita lah. Ikan-ikan daripada negara beriklim sederhana, termasuklah spesies-spesies yang tak ada di negara kita, untuk memenuhi permintaan di restoran-restoran tertentu, untuk pasaran khusus dan sebagainya. Dan ada juga yang dibawa masuk untuk diproses semula sebagai hasilan perikanan dalam bentuk produk dan diekspor semula. So itu senarionya. Namun secara umumnya bekalan kita adalah berada dalam bekalan ikan kita berada dalam keadaan yang baik. Dan daripada 1.89 juta tan metrik itu, penyumbang utamanya adalah dari segi subsektor perikanan tangkapan, iaitu nelayan kita sendirilah, seperti yang Prof maklumkan sebentar tadi, bahawa 69% daripada pendaratan ikan dalam negara itu datangnya daripada perikanan tangkapan oleh nelayan-nelayan kita ni yang beroperasi sama ada di zon A, zon B, zon C, zon C2 ataupun yang menangkap tuna di Lautan Hindi, zon C3. Jadi itu pendaratan untuk perikanan tangkapan. Dan 30% lagi bekalan ikan dalam negara adalah datangnya daripada subsektor aquaculture, di mana pada tahun lepas subsektor aquaculture menghasilkan pendaratan ikan sebanyak 573,000 tan metrik. Dan ini adalah merupakan satu bidang yang memang Jabatan Perikanan memberi tumpuan, kerana kita dapati bahawa pendaratan daripada perikanan tangkapan itu agak stabil, agak maknanya dalam lingkungan 1.3 juta tan metrik. Jadi kita melihat ruang ataupun potensi yang besar akan datang daripada subsektor aquaculture. Manakala 1% lagi pendaratan ikan kita ataupun lebih kurang 8,000 tan metrik datangnya daripada nelayan-nelayan darat kita ini ataupun perikanan darat ini. Ini nelayan yang menangkap ikan di sungai, di tasik, di lombong, yang mendaratkan ikan-ikan sungai ini, termasuklah ikan baung, ikan lampam, ikan patin, ikan temelian dan sebagainya. Jadi ini adalah sumbangan daripada sektor perikanan darat. Jadi itulah maknanya dalam sektor perikanan ini secara umumnya buat masa ini bekalan kita masih lagi mencukupi untuk keperluan rakyat kita. Semasa ada isu-isu berkaitan dengan ikan-ikan import dari luar tentang kandungan yang bahaya dan sebagainya, orang bertanya juga kenapa kita nak kena import. Jawapannya tadi Datuk dah bagi, ada setengah-setengah ikan memang tidak ada di negara kita dan ada permintaan di sini, sebab itu kita kena import dari luar juga. Okey, saya difahamkan kita ada pemanggil sekarang di talian, Encik Mazlan dari Kedah. Hello Encik Mazlan. Kedah nak beritahu sikitlah. Sebab saya sekarang ni dengar di sana sini orang mengungutlah apa hal Madani ni, barang makin mahal ni. Itu pesan singgung dah. Apa hal Madani ni, barang makin mahal ni. Dia orang nak tanam ubi, tanam jagung sekarang, babi hutan kacau. Harga baja mahal. Itu kera monyet kacau. Cabut habis pokok jagung, pokok bau semua, kera monyet. Itulah orang kampung bagaimana kita itu dia. Okay. Apa hal Madani ni? Baik. Saya risaukan ini off topic sedikit sebab secara keseluruhannya ialah berkenaan dengan barang makanan dan keperluan. Mungkin kita akan cuba untuk memanggil mereka dari kementerian yang berkaitan untuk menjawab perkara-perkara seperti ini. Dan kalau kita memberikan fokus kepada apa yang kita bincangkan malam ini, bercakap tentang pemindahan inovasi ilmu membantu keterjaminan makanan, secara khususnya kita berikan kepada Jabatan Perikanan, kepada sektor perikanan. Kita ada dua tetamu sekarang ini, Datuk Adnan Hussein, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, dan juga Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT. Baik, Datuk Mazlan tadi menyebut bahawa inovasi itu kalau di negara luar memang selalu ada. Kita melihat inovasi yang membantu sektor mereka. Inovasi itu harus datang dari siapa? Dari komuniti, dari industri player seperti nelayan yang tahu apa masalah sebenar di lapangan, apa yang perlu dibuat dan sebagainya, ataupun akademia yang belajar tentang ini, ada kajian tentang ini, ataupun kerajaan yang ada capacity, ada kekuatan untuk melakukannya. Ya, soalan ini sangat bagus sekali. Dia inovasi ni kita di peringkat IPTA lah, di universiti, sebenarnya inovasinya dijalankan secara terfokus bergantung pada grant penyelidikan yang diterima lah, sama ada daripada industri ataupun daripada KPT sendiri kan. Jadi inovasi yang paling penting sekali ianya dihak ciptakan kan, sebab inovasi tersebut dihak ciptakan supaya tidak ditiru oleh orang lain kan. Jadi setelah dihak ciptakan,
dia perlu pitch dengan industri yang berminat, sebab industri inilah yang akan menghasilkan kalau industri tersebut barang tersebut, inovasi bahan tersebut memerlukan industri untuk buat di kalangan OEM lah contohnya kan, dan seterusnya dijual kepada pengguna. Contohlah, sebab biasanya memerlukan industri ni dia akan melibatkan peralatan yang mahal, yang berteknologi tinggi, kan, yang nelayan tak mampu nak beli. Contohnya sekarang ni UMT sedang membuat prototipe kapal perikanan pesisir pantai yang baru, yang lebih friendly, yang sedang dalam ni lah, di bawah tajaan peruntukan daripada MOSTI, kan, grant strategik, sejumlah 21 juta. Dan grant ini kita harus berkolaborasi dengan shipbuilder lah, yang kalau di Terengganu tu MSET, local shipbuilder. Dan setelah prototipe itu siap nanti, kita akan cari different level balik, iaitu industri berminat untuk menghilangkan beli IP itu dan terusnya produce dengan harga yang bertutan kepada nelayan. Sebab sekarang ni pun kapal nelayan daripada kayu kan, yang harganya sangat mahal. Satu kapal boat B itu mungkin harganya juta kan, tapi kita buat bahan rekaan baru prototipe ini tidak berkayu. Ini daripada bahan komposit yang boleh menggantikan kayu, yang lebih tahan lagi dan lebih selamat. Jadi itu salah satu contoh bagaimana pelibatan industri perlu sangat bersama dengan IPTA based on kepada inovasi yang berlaku dalam universiti. Sebab kalau kita tengok di Jerman, industri Mercedes dan juga BMW, ianya bersama dengan universiti pun dah sekian lama yang berevolusi. That's why kita tengok design BMW di masa itu berubah mengikut keadaan dan teknologi semasa. Jadi ini merupakan satu perkara yang penting lah, di mana industri di universiti itu adalah sangat penting untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menghasilkan peralatan, menghasilkan produk-produk yang memberi manfaat kepada rakyat. Kan, dengan keadaan harga yang bertutan. Itu merupakan satu kaedah lah sebenarnya. Kan. Kita bercakap tentang industri yang penting, yang besar, tapi siapakah mereka yang memainkan tanggungjawab dan peranan seperti yang Datuk sebutkan ini, selain daripada jabatan kerajaan, selain daripada UMT ataupun mungkin UPM sebelum ini, siapa lagi, sedangkan kita seluruh negara bergantung kepada sektor ini, tapi adakah jabatan mengadakan kolaborasi ataupun mempunyai kerjasama yang baik, menerima kerjasama yang baik daripada pihak-pihak yang lain? Kita akan sambung tentang itu, Datuk, kerana kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, teruskan bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara, mengangkat tajuk pemindahan inovasi ilmu membantu keterjaminan makanan. Secara khususnya kita memberikan fokus kepada sektor perikanan malam ini bersama-sama Datuk Adnan Hussein, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, dan juga Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT. Baik, Datuk, kita tinggalkan tadi seketika sebelum kita berjeda bercakap juga tentang sektor perikanan yang kita sambung lebih jauh ni, dan banyak sebenarnya perkara sebab kita dah sentuh juga tentang mungkin budaya dalam industri itu sendiri, cabarannya. Kalau kita bercakap tentang cabaran, mungkin jabatan juga tahu cabaran yang dihadapi di ground, di akar umbi, dan bagaimana sukar ataupun bagaimana mudah mendapat kerjasama daripada sektor-sektor dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama memajukan industri ini. Terima kasih Puan Pengacara. Sebenarnya mendapatkan kerjasama daripada jabatan, kementerian ataupun pihak Institut Pengajian Tinggi untuk memajukan sektor perikanan ini adalah merupakan satu perkara yang memang kita perlu beri tumpuan lah, kerana kita menggunakan dana kerajaan yang sama dan kita ingin melihat matlamat kita sama untuk memastikan rakyat kita mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Dan saya mengambil contoh bersama-sama dengan UMT pada hari ini. Sebenarnya kita telah mewujudkan kerjasama yang panjang dengan pihak UMT. Kita dah mewujudkan Center of Excellence on Fisheries di UMT sendiri.
Dan kita juga berasa, Jabatan Perikanan berasa beruntung kerana UMT dapat membantu tugas-tugas membangunkan sektor perikanan bersama-sama dengan Jabatan Perikanan, kerana saya sendiri percaya bahawa kita memerlukan kepakaran daripada pihak universiti untuk membantu membangunkan sektor perikanan. Malahan bersama-sama, sebagai contohnya dengan UMT, kita mempunyai beberapa kolaborasi bersama di antara Jabatan Perikanan dan juga UMT, khususnya dalam bidang biodiversity marine, dalam bidang pengurusan taman laut, dalam bidang aquaculture juga. Dan kita mengalu-alukan juga penemuan-penemuan daripada pihak universiti untuk kita sebar luaskan kepada kumpulan sasar kita, bagaimana untuk semua pihak boleh mendapat manfaat daripada kolaborasi yang wujud di antara misalnya Jabatan Perikanan dan juga pihak universiti sendiri. Bukan sahaja UMT, malah mana saja yang sudi bersama-sama dengan kita Jabatan Perikanan untuk membangunkan sektor perikanan. Malahan bukan sahaja pihak universiti, dengan jabatan-jabatan yang lain juga, jabatan-jabatan teknikal yang lain, dengan kementerian yang lain juga. Kita telah mewujudkan kerjasama, kolaborasi untuk memastikan pembangunan sektor perikanan ini tidak ketinggalan di arus perdana, bagi memastikan bekalan sektor perikanan itu dapat memenuhi keperluan rakyat. Jadi di Jabatan Perikanan kita mempunyai fokus yang jelas bahawa untuk kita memastikan pertamanya pengeluaran daripada sektor perikanan tangkapan itu untuk zon pantai itu kita dapat kekalkan, seperti yang dimaklumkan oleh yang bagi profesor tadi, bahawa UMT juga memberi tumpuan kepada nilai-nilai tradisi dan sebagainya. Dan kita di Jabatan Perikanan juga mengambil pendekatan untuk memastikan sumber kita berada dalam keadaan yang sihat. Dan tumpuan kita adalah untuk dari segi perikanan tangkapan ini untuk membangunkan aktiviti di bawah perikanan laut dalam dan juga tuna. Di mana untuk perikanan laut dalam ni, di mana vessel-vessel komersial yang beroperasi lebih daripada 30 batu nautika, sehinggalah kesempadan ZEE kita. Manakala untuk tuna ini pula, kita ada dua kategori tuna, iaitu tuna neretik, iaitu tuna yang ada di perairan kita, di perairan pantai timur kita, di perairan Laut Cina Selatan, dan juga di perairan Selat Melaka juga yang ada sumber-sumber tuna ini. Dan kita juga ada sumber tuna oceanik, yang mana kapal kita menangkap ikan sehingga ke Lautan Hindi. Dan buat masa ini kita telah pun melesienkan sehingga 16 buah vessel tuna yang beroperasi di Lautan Hindi untuk menangkap ikan-ikan tuna oceanik ini. Itu untuk perikanan tangkapan. Manakala untuk aquaculture pula, kita melihat ada potensi yang besar. Pada masa kini pengeluaran aquaculture adalah sekitar 573,000 tan metrik pengeluaran pada tahun 2022, dan kita sasarkan menjelang 2030 di bawah dasar agro makanan negara, kita harus menghasilkan sehingga 900,000 tan metrik untuk pengeluaran aquaculture bagi menampung keperluan rakyat kita untuk mendapatkan bekalan ikan yang mencukupi. Itu sasaran kita. Ya, apa cabaran yang dikenal pasti oleh jabatan dalam menangani, dalam meneruskan usaha ini? Kita boleh bahagikan kepada dua subsektor yang utama, iaitu perikanan tangkapan dan juga aquaculture. Cabaran yang utama pada masa kini ialah saya melihat tentang perubahan cuaca, perubahan iklim ataupun climate change. Ini adalah merupakan cabaran yang besar untuk industri kita. Malahan berdasarkan laporan yang kita terima daripada November tahun lepas 2022 hingga Jun 2023, di mana kita mengalami beberapa siri banjir akibat tengkujuh dan juga musim panas kemarau yang disebabkan oleh El Nino, fenomena El Nino. Dan ini kita telah melaporkan sehingga 721 orang pengusaha yang terjejas di seluruh negara, dan kerugian itu dinilaikan 31.1 juta akibat bencana ini. Itu satu cabaran yang besar, bagaimana untuk kita menangani isu-isu perubahan cuaca ini, perubahan iklim ini. Itu yang pertamanya. Dan yang keduanya, kita juga terkesan daripada kos input yang semakin meningkat pada ketika ini, terutamanya kalau misalnya dalam sektor aquaculture, peningkatan kos untuk makanan ternakan ikan itu hampir tidak dapat dielakkan, kerana kita bergantung kepada sumber-sumber yang luar. Misalnya kacang soya, jagung dan sebagainya tidak boleh ditanam dalam negara. Begitu juga dengan mineral, vitamin untuk makanan ikan yang kita terpaksa import. So ini
akan menyebabkan peternak kita akan perlu menyesuaikan diri dengan peningkatan kos yang meningkat, dan mungkin akhirnya akan menyebabkan harga ikan sedikit meningkat. Itu risiko yang kita terpaksa tanggung juga. Dan yang seterusnya ialah cabaran yang kita hadapi ialah penggunaan teknologi dalam industri itu sendiri, sama ada dalam bidang perikanan tangkapan maupun dalam bidang aquaculture. Pada hari ini kita melihat bahawa penggunaan teknologi khususnya di kalangan peternak yang berskala kecil ini, yang tidak mengamalkan peternakan secara komersial ini, masih menggunakan ataupun mengamalkan kaedah peternakan yang secara tradisional, tidak kepada penggunaan teknologi yang moden. Begitu juga dalam perikanan tangkapan, kita masih lagi sebenarnya banyak ruang untuk peningkatan teknologi ini, untuk kumpulan sasar kita bagi membolehkan produktiviti tangkapan, penghasilan itu dapat ditingkatkan oleh kumpulan sasar kita lah. Dan antara lain juga cabaran yang besar dalam sektor perikanan ini ialah bagaimana untuk memastikan bekalan ikan itu stabil dan mencukupi untuk keperluan rakyat di negara kita, tanpa kita terlalu bergantung kepada bekalan import. Itu adalah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri perikanan pada hari ini lah. Kalau kita bercakap tentang iklim, mungkin itu agak di luar kuasa kemampuan kita juga, tapi berkenaan dengan bahan makanan ternakan tadi tu, seperti yang Datuk sebutkan, mungkin ini ruangnya di mana inovasi akan boleh membantu, dan kalau mungkin Datuk ingin bercakap tentang ini, sejauh mana kita ataupun UMT membuat penyelidikan untuk bahan makanan supaya kita tidak bergantung dengan import saja. Betul, betul seperti mana yang diceritakan oleh yang bahagia Datuk Adnan tadi. Memang itu adalah cabaran utama kita sekarang ni setelah kenaikan barang global, terutamanya bahan mentah untuk buat bahan makanan, pelet makanan ikan kan, menyebabkan sangat mahal. Dan apabila nelayan ataupun penternak membeli makanan ikan yang mahal, jadi margin keuntungan tu sangat kurang sekali. Dan itu belum masuk lagi penyakit. Jadi alhamdulillah lah setakat ni UMT memang tidak kena larang sebagai salah satu universiti terfokus, dan universiti UMT ini juga mempunyai 2 HCUE, iaitu HCUE kelautan dan juga HCUE berkaitan dengan kecukupan makanan di Aquatrop lah, dia panggil Aquatrop Institute, yang bertanggungjawab dalam menjalankan kajian ini. Dan kajian ini sebenarnya berkaitan dengan untuk kita mengatasi masalah harga makanan ikan atau beternak. Ini dengan membuat satu alternatif, iaitu kita menggalakkan peternakan black soldier fly contohnya, iaitu satu lalat yang dari hutan dibawa ke deculture, yang mempunyai life cycle yang sangat pendek, dan dia boleh menghasilkan protein yang berkualiti tinggi dengan sangat harga yang murah, dengan keadaan turnover rate yang sangat murah, menggunakan bahan buangan, dan juga menghasilkan protein lebih kurang 45% high quality protein untuk jadikan substitute kepada pembinaan pemprosesan makanan dalam aquaculture. Jadi ini adalah merupakan salah satu, dan kita akan dalam proses membina pilot plan dan bekerjasama dengan industri. Sebenarnya dah ada pun industri tersebut untuk melakukan R&D bersama untuk penghasilan black soldier fly ini untuk tujuan protein alternatif ini. Untuk dia boleh macam-macam lah, sama ada sektor untuk buat makanan ikan dan juga sektor untuk makanan lain dan sebagainya lah. Jadi itu adalah sekarang yang sedang berlaku. Di samping itu juga aquaculture di UMT ini juga sedang sudah pun establish, iaitu menggunakan bahan makanan live food, dia panggil live feed, iaitu Artemia. Jadi UMT adalah satu universiti di rantau Asia sebenarnya yang menghasilkan 2, iaitu biomass Artemia dan juga cis Artemia untuk jadikan bahan makanan utama di hatchery ataupun pusat pembiakan udang, ketam, ikan. Jadi larvae yang kecil tersebut diberi makan makanan ini, sama ada cis Artemia ini ditetaskan menjadi larvae, dan larvae ikan memakan larvae Artemia sebagai live food yang berkualiti tinggi. Kan, yang mempunyai inovasi lah, dia pun ada inovasi. Kita ada inovasi PKC contohnya untuk memberi nilai
nilai lebih tinggi kepada hasil aktiviti tersebut. Ini adalah satu perkara yang sedang berlaku di UMT dalam mengenai masalah ini daripada hatchery kepada production pond ataupun inilah dalam bidang aquaculture dalam usaha kita untuk mengurangkan tekanan dalam perikanan tangkapan. Sebab macam mana yang tadi tu dinyatakan kenapa ikan kecil di pasar. Itu merupakan satu fenomena. Fenomena ini adalah petunjuk bahawa sumber macam Datuk Nan kata tadi sebenarnya cukup. Tapi cukup itu yang ada di pasar itu adalah ikan kecil-kecil. Kan? Dalam kuantiti yang banyak contohnya kan. Tapi alangkah baiknya sekiranya kita kurangkan tekanan dalam perikanan tangkapan ini dengan memberi banyak ruang dan masa lagi untuk ikan yang ditangkap ini membesar. Dan memberi nilai yang tinggi lagi kan. Contohnya ikan kembung yang besar nilainya lebih tinggi berbanding dengan ikan kembung yang kecil-kecil kan, ataupun yang lebih sedih lagi ikan baja kan, yang banyak sekali ditangkap bukan pukat tunda lah. Itu. Jadi itu merupakan satu perkara yang perlu kita atasi secara perlahan-perlahan dan juga mungkin juga Datuk Nam boleh terangkan lagi mengenai apakah betul autoriti ada jabatan perikanan kan dalam pengawalan lesen pukat tunda dan sebagainya ataupun mengambil pendekatan meningkatkan saiz mata pukat contohnya kan sebenarnya negeri-negeri lain di kita punya neighbour lah kan jiran-jiran negara kita kan. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang perlu kita tengok supaya kita kurangkan tekanan di sektor tangkapan perikanan tangkapan, tapi kita tingkatkan dengan cara mapan peternakan aquacultur di Malaysia ini. Jadi itu merupakan salah satu kaedah yang baik saya rasa untuk masa depan demi kejaminan dan juga keselamatan makanan insya-Allah. Ya, mungkin Datuk Adnan ingin komen tentang pengurusan sumber daya marine ini kerana isu-isu seperti ini kita selalu dengar juga dan bila Datuk sebut tadi baru saya terfikir maksudnya ikan yang masih kecil itu yang kita harus ambil dan menyebabkan itulah dia ikan yang kita jumpa di pasaran dan rupanya penangkapan berlebihan juga merupakan satu ancaman juga kepada sistem kepada marine kita. Jadi mungkin perkara-perkara seperti itu ingin Datuk ulas. Terima kasih. Kita memang kita memantau tentang perkara ini dan kita dapati bahawa sumber kita ini memang satu sumber yang amat sensitif lah di bahagian kita kan. Kerana sumber kita ni pelbagai spesies. Kita bukan hanya ada satu spesies sahaja seperti negara-negara perairan sejuk dan kita ni beratus-ratus spesies yang kita ada di perairan kita kan. Jadi apabila kita ada pelbagai spesies, kita ada pelbagai peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan. Ada menggunakan pukat hanyut, ada menggunakan bubu, ada menggunakan pukat tunda dan ada menggunakan pukat jerut. Dan ada peralatan-peralatan ini yang sedikit bersifat kurang mesra sumber. Kurang mesra sumber. Jadi sebagai contohnya seperti yang Prof nyatakan tadi bahawa kita seharusnya mengawal aktiviti pukat tunda inilah dan Jabatan Perikanan sendiri telah menetapkan sasaran untuk mengurangkan bilangan pukat tunda yang ada di zon B. Itu adalah sasaran kita. Dan kita sedang melaksanakan sekarang perkara ini untuk memastikan bahawa zon A dan juga zon B ini hanyalah perairan yang kita khususkan untuk peralatan-peralatan tradisi sahaja, tanpa kita menjejaskan sumber kita. Kerana kita dapati dari segi komposisi tangkapan pukat tunda ini, kita dapati sehingga 35 hingga 40% itu adalah merupakan ikan baja ataupun trash fish. Ini adalah satu perkara yang tidak baik untuk industri, untuk sumber kita lah. Dan kita cuba sama ada kita keluarkan daripada industri ataupun kita tolak dia kepada zon yang lebih jauh untuk ke perairan yang lebih dalam, iaitu perairan zon C ataupun zon C2. Itu adalah sasaran kita untuk jangka panjang. Dan dari segi sumber itu sendiri, kerana kita bercakap tentang perikanan tangkapan, Jabatan Perikanan juga melakukan beberapa program untuk memastikan kelestarian sumber kita. Antaranya yang kita laksanakan ialah mewujudkan kawasan perlindungan marine, kawasan perlindungan marine ataupun marine protected area
yang mana kawasan ini kita waterkan sebagai kawasan yang dilarang daripada aktiviti penangkapan ikan. Sebagai contohnya, kita telah mewaterkan sehingga 61 buah pulau di seluruh negara sebagai perairan taman laut, pulau-pulau taman laut, yang mana perairan 1 hingga 2 batu daripada pulau ini tidak dibenarkan untuk sebarang aktiviti penangkapan ikan. Jadi ini kita zonekan, kita khaskan sebagai kawasan pembiakan ikan di perairan negara kita. Dan seterusnya kita juga melaksanakan program tukun tiruan. Tukun tiruan ini saya percaya pihak UMT juga mempunyai kajian penyelidikan dalam bidang tukun tiruan ini, dan kita menggunakan tukun tiruan ini sebagai dua fungsi, iaitu pertamanya sebagai tempat untuk pembiakan ikan, dan bagi setengah-setengah kawasan ianya juga adalah merupakan pelindung kepada pencerobohan oleh aktiviti-aktiviti vessel komersial seperti Pekat Tunda. So ini kita laksanakan dua dalam satu, dan program ini kita laksanakan secara berterusan. Kita mendapat peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 menerusi Kementerian Ekonomi yang memberikan peruntukan untuk dilaksanakan program tukun tiruan. Dan untuk program MPA tadi atau Marine Protected Area tadi menjadi sasaran negara untuk wujudkan sehingga 10% kawasan perlindungan marine ini daripada keseluruhan perairan kita. Dan ini adalah satu obligasi di tingkat kebangsaan. Dan buat masa ini kita telah pun berjaya, negara telah pun berjaya mencapai sehingga 5.36% kawasan yang telah diwaterkan ataupun dizonekan sebagai kawasan perlindungan marine ini. Dan ini bukan semata-mata tanggungjawab di Pihak Jabatan Perikanan, ia juga tanggungjawab semua pihak, termasuklah pihak kerajaan negeri dan pihak kementerian-kementerian yang berkaitan untuk bersama berganding bahu untuk memastikan kita dapat mewujudkan lebih luas lagi kawasan perlindungan marine ini sebagai sumber pembiakan ataupun tempat habitat perikanan yang tidak diganggu gugat. Di samping itu juga kita mengawal sumber kita menerusi aktiviti pelesenan. Kerana itulah kalau kita tengok kenapa kita tak mengeluarkan lesen-lesen baru, kerana kita dapati bahawa sumber yang ada ini hanya cukup untuk bilangan vessel yang ada sekarang ni. Sekarang ni kita ada 48,000 buah vessel yang dilesenkan oleh Jabatan Perikanan pelbagai zon, daripada A sampai ke zon C3 yang menangkap ikan di perairan kita, dan kita ada 116,000 orang nelayan yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan. Jadi kita ingin memastikan bahawa 48,000 ini dapat vessel ini dapat menangkap ikan dengan sumber yang kita ada. Kita tak mahu ada lagi lebihan vessel yang menyebabkan ada tekanan kepada sumber kita, dan mungkin kita akan dapat ikan yang banyak dalam tempoh yang singkat, tetapi untuk jangka panjang kita tak akan ada ikan lagi. Jadi kita nak memastikan bahawa sumber perikanan kita untuk sehinggalah ke generasi yang akan datang itu dapat menikmati sumber ini dalam tempoh yang berkekalan. Okey. 116,000 nelayan dan 69% dari hasil perikanan kita, Datuk sebutkan tadi, dari perikanan tangkapan ini, dari nelayan maksudnya. Dan Datuk juga menyebut bahawa teknologi adalah antara cabaran yang kita hadapi dalam kita nak memastikan keupayaan dan pemerkasaan industri ini. Kita berbalik kepada Prof. Datuk, bercakap tentang inovasi yang membawa kepada teknologi yang baru, yang terkini, yang boleh digunakan, yang mungkin boleh menambahkan lagi hasil kita dan sebagainya. Tapi mungkin universiti memikirkan perkara itu. Kerajaan menyediakannya contohnya, ataupun pihak swasta dan sebagainya. Tapi eksekutornya ni, yang 69% tadi ni, 116,000 orang nelayan ini yang datang dari satu industri yang sangat tradisional, yang sangat lama usianya. Adakah mereka sanggup untuk berubah, berinovasi dan menggunakan perkara-perkara yang baru ini? Ya, terima kasih. Saya ingin juga menambah apa yang Datuk Nan cerita tadi itu, selain daripada MPAs dan juga zon, kita juga membantu Jabatan Perikanan untuk menubuhkan menggazetkan refugia. Refugia itu lebih terfokus kepada sesuatu spesies. Contohnya refugia terkini di Johor kan, di Tanjung Leman, Segamat, itu Tanjung Leman Johor. Refugia khas untuk pelindungan lobsters, udang kara, kan.
dan juga limiri, iaitu perlindungan kepada udang harimau. Ini adalah satu konsep untuk kita melindungi certain spesies yang yang telah ramai orang hadir demanda yang nak tangkap dan sebab harga pasarannya sangat tinggi. Tapi kita kena kawal juga untuk demi kemampanan masa depan lah. Sebab ianya boleh dibenarkan tapi ada cara dia, kaedah dan sebagainya. Okey, balik kepada inovasi tadi tu. Terima tak terima, apabila terbukti suatu alat perikanan tersebut boleh mendatangkan hasil yang tinggi, saya rasa itu merupakan satu daya penarik kepada komuniti nelayan yang terlibat. Sekiranya sesuatu jenis bubu tersebut, contohlah dan juga satu jenis peralatan menangkap ikan, contohnya bukan hanya mempunyai bahan warna yang lain berkaitan dengan tabiat untuk menarik ikan ataupun sotong pergi ke pukat tersebut kan, itu adalah inovasi kan. Jadi apabila nelayan melihat perkara ini setelah diuji, mesti kena ada pengujian kan. Apa-apa jenis inovasi mesti kena ada ujian tersebut, sama ada ianya menghasilkan perkara yang lebih baik ataupun sebaliknya. Itu adalah penting. Itu adalah ujian, hasil ujian. Biasanya apabila kita buat inovasi ni, kita melakukan fasa-fasa tertentu sehingga dia sampai ke tahap kita boleh menentusahkan ianya adalah berkesan. Itu adalah proses buat inovasi tersebut, proses pengujian di dalam makmal contohnya kan. Tapi apabila diuji di laut, di tempat habitat asal, itu adalah cabaran sama ada ianya mendatangkan hasil yang baik ataupun sebaliknya. Dan biasanya insya-Allah lah menghasilkan hasil yang baik. Dan kita banyak dah contoh-contoh success story yang menunjukkan bahawa penggunaan alat tersebut mendatangkan hasil yang sangat baik pada nelayan, dan ini secara tak langsung menarik minat sebab mereka semua nelayan mengharapkan dapat tangkapan yang baik, yang kualiti yang sangat tinggi kan berbanding dengan yang lain. Jadi contohnya bubu yang direka khas itu tidak akan menangkap ikan kecil, dia akan menarik minat ikan besar ataupun certain spesies ikan yang masuk kan. Jadi itu penting kan. Saya bagi contoh lah, contoh ni memang biasa, nelayan semua tahu. Sekiranya bubu ikan dimasuki oleh seekor ataupun sepasang sotong mengabang, dan sotong mengabang tersebut bertelur dalam bubu tersebut, tidak ada ikan yang akan masuk dalam bubu tersebut. Ini merupakan satu kerugian besar pada nelayan apabila diangkat bubu tersebut hanya dapat sepasang sotong yang sedang bertelur, sebab dia menjaga kawasan sedang bertelur kan. Jadi ikan tak akan masuk dalam bubu tersebut. Itu contoh. Tapi bubu yang baru yang inovasi ini, dia hanya tangkap sotong, dia hanya tangkap ikan. Sotong tak akan masuk dalam bubu ikan, dan ikan tak akan masuk dalam bubu sotong. Macam tu, sebab dia punya bukaan entrance dia lain dan sebagainya. Itulah salah satulah yang kita sedang buat sekarang ni, yang nampak hasilnya dah ada di kalangan komuniti nelayan yang dalam peserta kita lah. Kita ada 5 peserta komuniti, 5 grup lah yang terlibat dalam projek ini. Saya beri geran pendidikan kepada pendidik kita lah, Dr. Fazrul, sikit saja geran dalaman tapi menghasilkan impak tinggi kepada komuniti nelayan peserta yang terlibat kan. Jadi ini yang kita nak sebagai contoh lah. Dan sekiranya ada industri yang berminat, kita terima untuk mereka invest lagi untuk binaan lagi banyak bubu yang berskala besar untuk digunakan oleh nelayan. Itu yang sangat penting. Bagaimana dengan bubu ataupun mungkin bahan yang digunakan, alatan yang digunakan yang boleh memastikan tangkapan-tangkapan yang tidak diperlukan ini tidak terperangkap banyak masuk sekali. Itu ialah kalau kita lihat Departemen Perikanan kan telah membuat satu inovasi ipekat tunda yang apabila penyu masuk dia ada keluar, dia boleh keluar secara automatik. Dia panggil Turtle Escorting Device, TED kan. Dan juga ada juga design lain yang itu. Begitu juga dengan untuk artisanal, itu adalah nelayan ipekat tunda kan yang mungkin lebih besar banding dengan traditional fisherman. Tapi traditional fisherman ni yang kita nak elakkan adalah mereka tangkap ikan yang kecil-kecil dari dalam bubu dia. Jadi design yang kita buat itu memang kalau ikan kecil masuk dia keluar balik. Kan? Ikan besar masuk dia keluar. Kan? Macam itulah. Mungkin mata punanya lebih besar. Macam itulah. Tapi kita tapi kaedah peletakan bubu tu sendiri pun
memerlukan pengetahuan dan kajian saintifik. Dia bukan sekadar letak je bubur tersebut. Dia ada kajian sebelum letakkan itu dari segi arusnya, dari segi habitat, keadaan dasar lautnya, kan. Sebelum kita letak. Kajian-kajian ni semua diambil kira lah. Ya. Dan cabarannya seperti kata Datuk tadi ialah kerana biodiversity kita. Ya. Jadi banyak benda yang nak kena fikir. Ya. Spesies ini kita tak nak ambil, nak selamatkan. Spesies ini kita nak ambil pula. Contohnya berbanding dengan negara luar. Okey, apa pula mungkin inisiatif Jabatan Perikanan untuk memberikan pendidikan dan latihan kepada golongan sasar ini? Ya. Memang ini adalah satu sasaran kita untuk melatih kumpulan sasar kita supaya dapat pertamanya menggunakan pakai teknologi dan inovasi yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Itu memang menjadi satu perkara yang telah diberi penekanan, sama ada dalam bidang perikanan tangkapan maupun dalam bidang aquaculture, dalam bidang ternakan ikan ini. So kita sendiri mempunyai pusat-pusat latihan yang menyediakan program latihan untuk kumpulan sasar kita. Kita mempunyai Akademi Perikanan Malaysia yang berada di Cendering yang khusus untuk melatih dalam bidang perikanan tangkapan. Begitu juga kita mempunyai pusat latihan di Lumut, Kolej Perikanan Sultan Nazrin yang memberikan fokus kepada latihan juga dalam bidang perikanan tangkapan dan juga aquaculture. Dan juga kita juga mempunyai pusat pengembangan aquaculture yang memberikan latihan dan juga menjalankan program pemindahan teknologi kepada kumpulan sasar kita. Jadi ini adalah merupakan program-program yang berterusan yang dilaksanakan. Malah di pihak kementerian sendiri kita melihat bahawa ini adalah latihan ini adalah merupakan satu perkara yang penting, sehingga kan satu bahagian yang mengawasi tentang latihan ini telah pun diwujudkan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sendiri untuk memastikan semua kumpulan sasar kita dalam bidang pertanian ini tidak tercecer dari segi ilmu pengetahuannya, maklumatnya, pemindahan teknologinya, dan itu yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dan juga pihak jabatan, dan saya percaya perkara yang sama juga dilaksanakan oleh pihak universiti seperti contoh UMT yang mempunyai program-program khusus yang disalurkan direct kepada kumpulan sasar untuk memastikan kumpulan sasar kita ini dapat menerima teknologi-teknologi baru dan juga dapat mengamalkannya, dan pada masa yang sama yang pentingnya teknologi ini tidak menjejaskan sumber perikanan. Kadang-kadang ada teknologi yang mungkin tidak mesra alam. Misalnya dahulu kita pada tahun 60-an dulu kita memperkenalkan pukak tunda. Dan kita tahu pukak tunda adalah satu padaratan yang sangat efisien, sangat berkesan. Dan memanglah pendaratan ikan kita meningkat, tetapi untuk jangka panjangnya dianya sedikit sebanyak menjejaskan sumber perikanan. Dan program ini adalah satu program yang berterusan yang memang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Perikanan untuk memastikan kumpulan sasar kita mendapat latihan yang secukupnya. Dan juga sasaran kita bukan sahaja golongan-golongan nelayan dan juga peternak sedia ada, tapi kita juga fokus kepada golongan muda. Okey. Baik. Belia. Itulah dia. Kalau kita boleh cakap lebih banyak lagi tentang penglibatan orang muda pula, tapi sayang kita sudah sampai ke hujungnya tu. Cuma ada Datuk saya ringkas, adalah orang muda yang berminat untuk menyertai industri tapi ini. bukan itu saja sebenarnya. UMT membantu melalui COE, Center of Excellence Perikanan di UMT juga, dengan lepasan daripada APM, kita offer kepada untuk buat diploma. Setelah dia mencapai CJ tertentu, dia mereka teruskan pelajaran diploma dan seterusnya ijazah lah dalam bidang perikanan. Jadi itu sangat baiklah sebab dia telah menjalani latihan hands-on di APM, Akademi Perikanan Malaysia, dan dilengkapkan lagi dengan pengetahuan saintifik yang ada di universiti dan juga R&D lah, research. Jadi itu sedang berlaku sekarang, insya-Allah. Baik. Kita harapkan masa depan yang lebih cerah dalam industri perikanan kita, terutamanya melibatkan generasi muda. Lega sikit dengarlah, maknanya boleh banyak lagi lah kita nak menghasilkan banyak masa nelayan lagi moden sebenarnya yang berpengetahuan. Betul. Ya, terima kasih kita ucapkan Datuk Adnan Hussein, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, dan Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT, kerana bersama kami pada malam ini bercakap berkenaan dengan pemindahan inovasi ilmu membantu keterjaminan makanan. Menerusi ruang bicara, saya mengakhiri pertemuan untuk waktu ini. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina. Teruskan bersama-sama kami di Bernama TV.